Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi kita di dalam subjek ibadat 2. Jadi pada minggu ini kita akan belajar dengan masih lagi menggunakan buku Jinayat. Jadi murid-murid diminta untuk membuka buku Jinayat. Jadi murid-murid diminta untuk membuka muka surat 11. Okey, kita dah belajar pada minggu lepas tentang keadaan yang boleh menyebabkan murtad dan keadaan yang tidak menyebabkan murtad. Ada dua keadaan. Okey, jadi pada minggu ni kita akan belajar tentang hukuman murtad, hukuman riddah. Riddah tu maksudnya murtad. Riddah tu dalam bahasa Arab. Okey, kita tengok hukuman yang pertama 2.7.1. Okey, dihukumkan kufur. Apa dia hukuman murtad? Hukuman murtad ialah yang pertama dihukumkan kufur. Kufur ni maksudnya apakah? Kafir. Bila orang tu dah murtad, dia akan menjadi kafir. Okey, seterusnya muka surat sebelah, muka surat 12, 2.7.2. Wajib bertaubat. Jadi orang yang murtad ni mestilah wajib bertaubat. Okey, kita baca penerangan dia. Yang pertama, wajib disuruh orang yang murtad itu bertaubat dengan segera pada ketika itu juga. Okey, sebagai contohnya kita tengok kawan kita tiba-tiba dia dah sembah berhala, dia dah murtad. Jadi wajib kepada kita untuk suruh dia bertaubat dengan keadaan yang segera. Waktu tu juga kita kena cakap dengan dia supaya bertaubat. Okey, seterusnya yang kedua, jika dia bertaubat dengan kembali kepada Islam, sahlah Islamnya dengan mengucap 2 kali masyahadah. Okey, jika kita dah tegur dia, lepas tu dia kembali semula ke dalam Islam, maka sahlah Islamnya. Dengan syarat kena buat apa? Dia dah jadi kafir, dengan syarat dia nak masuk Islam semula, dia kena buat apa? Dia kena mengucap 2 kali masyahadah. Okey, tengok cara-cara bertaubat yang bawah tu. Mengucap kalimah syahadah dengan didahului beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan diikuti dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, ini syahadah ni menunjukkan bahawa kita hendak menerima Islam. Kalau awak pernah tengok kan video-video orang kafir masuk dalam Islam, apa yang perlu dibuat? Pertama sekali yang dia perlu buat untuk masuk Islam ialah apa dia? Dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dia berucap tu, maka sahlah Islamnya. Okey, apa maksudnya? Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Maknanya dia dah cakap pada diri dia bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah maksud syahadah. Okey, seterusnya, halal dibunuh. Jika seseorang itu murtad dan enggan bertaubat, hendaklah pemerintah atau khalifah Islam melaksanakan hukuman bunuh ke atasnya. Jika dia seorang yang merdeka, maka pancunglah lehernya dengan menggunakan pedang. Okey, jika dia tidak bertaubat, orang Islam ni dia dah murtad dan dia tidak bertaubat, jadi dia boleh dibunuh. Dia punya badan dia halal untuk dibunuh. Tak kisahlah bunuh dengan cara apa sekalipun. Sebab apa? Sebab bila orang Islam dah murtad, dia dah jadi kafir, jadi tak payahlah dia hidup. Sebab bila dia hidup, dia akan sentiasa melakukan dosa. Sebab tu dihukumkan mati. Sebab tu nak cakap dosa murtad ni sangat-sangat berat untuk orang Islam. Okey, seterusnya, jika orang lain selain daripada pemerintah atau khalifah Islam membunuh orang murtad, hendaklah ditakzirkan, dikenakan denda. Maksudnya kalau bukan pemerintah yang bunuh, orang lain yang bunuh, tapi orang yang bunuh tu dia akan dikenakan hukuman takzir, iaitu denda. Hukuman bunuh kepada orang yang murtad hanya boleh dilaksanakan oleh khalifah ataupun pemerintah Islam. Itu sahaja. Okey, yang ketiga, jika yang murtad itu seorang hamba, harus bagi tuannya membunuhnya mengikut pendapat ulama yang asah. Asah ni maksudnya apa? Tengok ke tepi tu, ulama yang lebih kuat. Maksudnya kalau zaman dulu dia ada sistem hamba. Hamba ni maksudnya orang gaji lah. Okey, contoh tuannya Islam, hambanya murtad, keluar daripada Islam. Jadi harus untuk tuannya tu membunuh hamba tersebut. Okey, hukuman selepas hukuman bunuh. Yang pertama, tidak wajib dimandikan, tidak boleh disembahyangkan kerana haram sembahyang ke atas semua orang kafir, dan tidak harus dikebumikan di tanah perkuburan Islam.
Okey, nak menunjukkan apabila orang Islam ni telah keluar daripada Islam, dah masuk, dah murtad, dah keluar daripada Islam, jadi jenazah dia tak payah dimandikan, tak payah disembayangkan macam orang Islam. Kalau kita tahu, kalau macam contoh orang Islam dah meninggal dunia, apa yang perlu kita buat? Mandikan jenazahnya, solatkan jenazahnya, kafankan dengan elok. Itu kalau orang Islam. Tapi kalau orang murtad, dia dah keluar daripada Islam, tidak perlu melakukan sedemikian. Okey, yang kedua, harus ditanam di tanah perkuburan orang kafir, dan harus juga diberi kepada anjing memakannya, seperti mayat kafir harbi yang boleh diberi kepada anjing untuk memakannya. Maksudnya nak kata betapa hinanya orang Islam yang murtad ni. Sebab tak boleh nak tanam dekat tanah perkuburan Islam. Boleh nak tanam, tak ada masalah, tapi dekat tanah perkuburan orang kafir, ataupun bagi mayat tu makan dengan anjing, bagi anjing makan dengan mayat yang orang murtad tu. Nak menunjukkan bahawa bahawa darah orang Islam yang murtad ni jijik sekali. Jijik sekali sampai bagi anjing makan. Awak bayangkan? Okey, anak dalam kandungan sebelum ibu bapa murtad. Anak yang berada dalam kandungan sebelum salah satu ibu atau bapanya murtad adalah dihukumkan Islam atau Muslim kerana anak tersebut terhasil semasa ibunya masih beragama Islam. Murtad salah satunya tidak memberi kesan keislaman kepadanya. Maksudnya kat sini contoh ada pasangan suami isteri, dua-duanya Islam. Lepas tu dia bersama di antara suami isteri, lepas tu mengandung. Okey, lepas mengandung, lepas tu ibunya murtad. Contohnya ibunya ataupun ayahnya murtad, salah seorang murtad. Jadi anak tu macam mana? Adakah dia kafir ataupun Islam? Anak tu tetap Islam sebab masa dia bersama ibu ataupun ayahnya belum murtad lagi, masih beragama Islam. Okey, anak dalam kandungan ketika ibu bapa murtad. Anak yang terhasil ketika murtad tetapi salah satunya masih beragama Islam, di peringkat usulnya yang boleh dinasabkan kepadanya, anak itu dianggap Islam kerana anak itu mengikut usulnya yang Muslim yang boleh dibangsakan kepadanya walaupun jauh jarak pertalian darahnya. Okey, maksudnya kalau mak bapak dia tu salah seorang daripada mak ataupun ayah dia murtad, tapi dia masih lagi beragama Islam. Sebab apa? Sebab salah silah keluarganya, contoh sebelum ni dia memang mak atuk dia pun Islam, moyang dia pun Islam. Jadi anak itu dalam kandungan tu tetap Islam. Jadi itu saja yang kita belajar pada hari ini. Diminta murid-murid untuk lihat video ustaz, fahamkan apa yang ustaz ajar. Kalau tak faham boleh terus tanya ustaz. Okey. Nanti ustaz akan bagi kuis, awak jawablah. Kalau tak faham boleh telegram ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.